Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jangan lupa like and subscribe. Korang apa khabar? Pertama sekali aku nak ucapkan terima kasih sebab korang dah sudi klik video ni. Kepada yang dah subscribe pada saat-saat, terima kasih banyak-banyak. Dan kepada baru tekan video ni, aku harap korang boleh tekan butang subscribe dan tekan notification kat bawah supaya kalau aku ada upload video terbaru, korang boleh dapat notification dan terus je klik. Okay, korang pernah dengar tak tentang fairy tale ataupun bedtime stories? Alah, macam kisah-kisah dongeng kanak-kanak dulu. Aku sangat-sangat pasti korang mesti pernah tengok cerita Captain Hook, Peter Pan. Kalau korang peminat Peter Pan, korang mesti sangat-sangat familiar dengan satu karakter yang bernama Tinkerbell. Ataupun lebih tepat kita panggil pari-pari yang kecil yang selalu ikut Peter Pan ke mana-mana je dia pergi tu. So, kisah kali ni berkenaan dengan pari-pari dan pembohongan selama 65 tahun. Orang bayangkan selama 65 tahun orang percaya dengan kebohongan bahawa pari-pari tu sebenarnya wujud. Sampai ke orang-orang famous pun percaya. Contohnya macam Arthur Conan Doyle. Beliau ni merupakan seorang penulis dan beliau sebenarnya percaya tahu dengan kesahihan pari-pari. Beliau meninggal dunia dalam keadaan dia tak tahu pun bahawa pari-pari itu tidak wujud dan penipuan itu terbongkar setelah 65 tahun. Disebabkan penipuan itulah Arthur Conan Doyle mempercayai bahawa pari-pari bukanlah suatu fantasi ataupun dongeng kanak-kanak. Sebenarnya kisah ni bermula pada tahun 1917 apabila seorang kanak-kanak berusia 9 tahun bernama Francis Griffith yang baru pulang daripada bermain lah. Dia pulang dalam keadaan yang stokin dia basah, pakaian dia basah. So, bila keadaan dia dah macam tu, mak dia pun membebel lah, marah-marah dekat dia, kamu pergi mana? Mak dia sangat melarang anak dia pergi ke satu sungai yang bernama Cottingley. Bila mak dia tanya Francis, kenapa suka sangat pergi dekat sungai Cottingley tu? Apa yang ada kat sana? Dan korang tahu tak jawapan dia apa? Dia cakap dia suka main dekat sana sebab dapat tengok pari-pari. Apa yang peliknya, sepupu Francis bernama Elsie Wright yang berusia 16 tahun juga menyokong kata-kata Francis tu. Pada mulanya, ibu kepada Francis yang bernama Annie memang tak percayalah kan. Dia tak percayalah cakap anak dia. Tapi setelah melihat gambar yang telah dirakam oleh anak dia, dia terus tukar fikiran dan akhirnya dia percaya yang pari-pari wujud. Korang nak tengok tak gambar dia? Ni gambar dia. Apa pendapat korang lepas tengok gambar ni? Korang yakin tak? Tapi macam real kan? Kalau aku jadi siapa-siapa yang tengok pun pada keadaan zaman pada masa tu, aku pun percaya kot. Gambar tu betul-betul mengejutkan seantero dunia. Gambar tu berlatar belakangkan seolah-olah ada pari-pari dekat belakang Francis yang sedang menari-nari. Setelah kisah tu dah gempar, satu dunia dah tahu. So Annie, iaitu ibu kepada Francis pun tunjuk gambar itu kepada seorang penceramah agama bernama Edward Garner. Edward sangat terkejut tengok gambar tu tahu, dan dia pun minta lah negatif ataupun filem untuk dia buat uji kaji lah dengan lebih mendalam. Apa yang lebih mengejutkan, seorang fotografer yang bernama Harold Snelling pun mengakui kesahihan foto tu. Dia cakap memang imej dalam gambar tu betul-betul wujud. Gambar itu asli dan imej pari-pari tu memang seolah-olah sedang bergerak. Dan akhirnya berita tu pun sampailah kepada Arthur Conan Doyle. Pada tahun 1920 pula, Edward menggesa Elsie dan juga Francis untuk ambil seberapa banyak gambar dengan pari-pari. Dia nak tengok banyak-banyak lagi. Mereka berdua pun buatlah ambil gambar lagi sehingga 5 keping dan gambar itu diedarkan. Semua orang boleh tengok lah. Apalagi satu dunia pun terkejut sangat-sangat dengan apa yang dia orang tengok dekat gambar tu. Dan tak lama kemudian, seorang ahli nujum yang bernama Geoffrey Hodgson dibawa berjumpa kedua-dua orang kanak-kanak tu lah. Orang ramai mengatakan kemungkinan dekat kawasan sungai tu ada makhluk-makhluk halus yang duduk kat situ. That's why ada pari-pari. Tapi setelah dibuat kajian, Geoffrey ni bagi tahu dia pun nampak imej yang sama seperti mana Francis dan Elsie nampak. Itu tu menjadi sangat-sangat tergempar sehinggalah kedua-dua orang kanak-kanak tu dah dewasa dan semakin membesar. Pada ketika
Elsie berusia 81 tahun, dia telah ditemu ramah oleh seorang wartawan yang bernama Joe Cooper. Dalam temu ramah tu, Elsie telah membuat satu kenyataan yang sangat-sangat mengejutkan satu dunia. Dia cakap bahawa selama ni gambar yang dia ambil dengan pari-pari bersama dengan Francis tu sebenarnya adalah satu penipuan. Pari-pari tu sebenarnya tak wujud pun dan palsu. Pari-pari tu sebenarnya adalah gambar yang dilukis oleh Francis dan Elsie berdasarkan lukisan dalam buku Princess Mary Gift Book. Lepas tu gambar-gambar yang diorang dah lukis tu, diorang akan lekat dekat tumbuh-tumbuhan dekat belakang dan diorang akan selitkan dengan jarum supaya nampak macam pari-pari tu sedang berdiri. Bijak betul diorang ni kan? Dia cakap setelah gambar itu dirakam, dia dan juga Francis akan membuang lukisan-lukisan pari-pari itu ke dalam sungai supaya pembohongan mereka tidak tertangkap. Wow, 65 tahun tu dia tipu semua orang. Okay, so apa pendapat korang tentang cerita aku ni? Tapi bagi aku, kita sebagai umat Islam, kita memang seharusnya percayakan dengan kewujudan makhluk halus ni. Kalau sesetengah orang tu percaya yang bunian tu wujud, menurut korang pari-pari tu macam mana? Wujud ke tak? Tapi seriously lah, tak tercapai dek akal aku. Kanak-kanak berusia 9 tahun tu boleh menipu sampai 65 tahun. Speechless. Okay guys, kalau korang ada cadangan yang lebih menarik ataupun penceritaan yang seterusnya korang nak aku share tentang kisah apa, korang boleh komen dekat bawah. Tapi jangan lupa untuk like, share and subscribe. Assalamualaikum.